Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Selamat datang kepada ahli Al-Quran sekalian. Kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama untuk musim yang kedua. Musim yang kedua ini, perkongsian kita tentang keutamaannya adalah pada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, bagaimana kaedah-kaedah untuk kita membacanya. Dan insyaAllah pada musim yang kedua ini saya akan sentuhlah sedikit jika ada perkara-perkara yang penting yang dapat saya kongsikan bersama, kandungan daripada apa yang akan kita baca nanti. InsyaAllah akan saya kongsikan supaya kita semua bukan sahaja mendapat manfaat daripada apa yang kita baca dari sudut bacaannya, akan tetapi kita juga akan dapat info berkaitan dengan isi kandungan ayat suci Al-Quran. Terima kasih ada yang admin respon tu, dia kata siap bunyi kapal terbang lagi. Memang rumah saya ni di bawah laluan kapal terbang nak turun ke airport Subang. Jadi siapa-siapa yang datang sini, saya kata kalau tak jumpa cari rumah, tunggu sekejap, tunggu tengok kapal terbang tu turun ikut mana. Bawah tu lah laluan itulah terletaknya rumah saya sini, di Kampung Melayu Subang. Baiklah. Hari ni kita tak baca banyak. Kita akan baca 5 ayat saja daripada awal suratul Baqarah. Yang mana ayat ini sepatutnya dalam pembacaan Al-Quran, bila mana kita buat majlis khatam Quran, kita akan baca daripada juzuk 30 tu, daripada Ad-Duha kemudian sampai kepada An-Nas. Kebiasaannya kita akan lajak lagi baca Al-Fatihah, seterusnya membaca 5 ayat daripada suratul Baqarah sebagai isyarat bahawa kita bukan khatam dan habis. Akan tetapi bila mana kita lajak kepada surah Al-Baqarah, seumpama kita khatam dan kita telah mulakan semula bacaan Al-Quran itu, dan kita tidak ada pilihan lain melainkan kita mesti meneruskan lagi bacaan ayat itu sehingga khatam untuk kali yang seterusnya. Baiklah, kita lihat suratul Baqarah ini merupakan surah yang turunnya yang disebutkan dengan ayat Madaniyah. Surah yang turunnya di Madinah, mengandungi disebutkan 281 ayat. Fanazala bimina fi hajjatil wada'. Ianya diturunkan di Mina ketika mana berlakunya haji yang terakhir, hajjatul wada', haji yang menjadi suatu seolah-olah selamat tinggal, ucapan selamat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita mula mana-mana surah pun kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuma yang menjadi perbahasannya adalah pada suratul Fatihah, bismillah tu menjadi satu ayat daripada Al-Fatihah ataupun tidak. Manakala pada surah-surah yang lain, bismillah itu tidak dikira sebagai satu ayat daripada surah-surah tersebut. Namun begitu, kita tetap membacanya. Dan di antara perkara penting yang perlu kita tahu berkaitan dengan bismillah ini ialah semua perkara, kullu amrin dhibalin lam yubda' bi bismillahi fahuwa aqta'. Setiap perkara yang elok, perkara yang dhibalin ini kita boleh terjemah yang elok, yang senonoh lah. Kalau tak salah terjemahan saya, kita guna dengan yang senonoh. Yang elok tu tidak dimulakan dengan bismillah, maka fahuwa aqta', maka dia menjadi terputus, hilang keberkatannya. Maksud perkara dhibalin itu ialah perkara-perkara yang kita nampak baik, seperti kita buat perkara-perkara, nak baca Quran, kita nak mula baca pelajaran-pelajaran kita atau kita nak makan. Ini benda-benda yang dianggap sebagai elok, benda baik. Kita nak buat apa sahaja yang
elok itu kita mulakan dengan bismillah. Tapi kalau benda tu benda yang nampak tak elok, nampak tak elok, maka kita tak mula dengan bismillah. Sekalipun dia adalah benda yang elok. Contohnya kita nak buang air besar. Benda tu bukan benda tak elok, benda elok pun. Tapi ceritanya macam tak berapa senonoh lah kalau kita nak cerita dengan orang lain. Maka di saat itu tidak disunatkan untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan suka juga saya highlightkan sebelum kita mula baca, perkataan Bismillahirrahmanirrahim ini nama manjanya ialah basmalah. Tu nama manja dia. Ringkasan bila mana orang sebut iqra basmalah, bacalah basmalah, itu maknanya ialah kita diminta agar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tu sebut iqra bismillah, maka kita layak baca bismillah. Dah cukup takat tu. Sebab apa yang dia suruh baca adalah bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim secara lengkapnya. Baik, kita baca dulu. Kita baca dulu ayat-ayat ini. Dan kemudian jika ada masa, kita akan saya cuba sentuh apa-apa yang mampu dan dapat untuk memberikan sedikit kefahaman berkaitan dengan ayat yang kita baca. Baik, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita buka mulut. Bismillah. Okey. Jari kita tu boleh masuk banyak mana? Banyak tu je. Rahang kita longgar. Ni kena highlight balik sebab kita dah lama dah. Kita berhenti. Takut-takut dah lupa dah kaedah yang kita apply. Ni kaedah ini adalah kaedah untuk beginner. Untuk orang baru nak belajar, kita terpaksa buat. Setakat ni, kita kena buka banyak ni, kena buat gini. Bila dah biasa nanti, ada mungkin berlaku berlebih kurang pada bukaan mulut apa semua sekali tu, itu kita tak perlu nak ukur lah sebenarnya. Tetapi untuk orang baru belajar, dia kena ada ukuran tertentu supaya dia boleh membiasakan dirinya untuk menyebut suatu perkataan itu dengan betul. Terutama sekali apabila ia melibatkan fathah. Yang mana fathah ini menuntut pada kita agar membuka. Perkataan fathah maknanya buka, maka kita kena buka mulut kita. Dan oleh kerana huruf-huruf kebanyakannya adalah merupakan huruf istifal dan infitah, maka huruf istifal infitah menuntut agar lidah kita itu rata. Lidah kita itu tidak ada yang melengkung. Kerana itu saya katakan ratakan lidah, kerana huruf ini adalah istifal infitah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Okey, jangan banyak sangat. Jangan rahim. Jadi takalluf perbuatan kita tu. Perbuatan kita tu melampau-lampau pula kita buat. Tertarik sikit dah cukup untuk memberi ruang perjalanan angin yang tidak tersekat. Rahim. Jadi ada yang disebutkan dengan bita'riyatil asnan. Apa dia ta'riyatil asnan? Iaitu terjemah cara kita kata berani sikit kita terjemah macam mana? Menelanjangkan gigi. Ta'riyah mana? Kita boleh terjemah gitu. Maknanya gigi ni nampak. Gigi bawah kita ni. Rahim. Kita nampakkan gigi. Kalau bibir kita masih duk cover gigi, maka suara akan sangkut. Okey. Okey, baik. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Tuan-tuan pun sambil-sambil dengar, duduk rumah, boleh cuba ikut. Cuba buat. Biasakan diri dengan bacaan yang ringan. Jangan kita baca dalam keadaan yang ni, urat rahang kita ni keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak. Mesti longgar je anggota kita tu, tapi sebutan kita kemas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sin, bis. Jangan terketak sangat. Jangan bismillah. Tu ketak sangat. Kenapa? Kerana untuk sin, lidah dengan pangkat, dengan gusi tu, dia mesti dalam keadaan yang terbuka.
yang mana angin lalu dan bergeser di bahagian situ. Bukan dia tutup dan angin terpaksa tolak untuk buka. Jadi kalau sekiranya kita tutup bismillah, jadi angin tak boleh lalu melainkan dengan tekanan yang tinggi. Kita longgarkan sedikit. Bis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan muncung, jangan hiru. Kalau muncung apa jadi? Kita dah masuk unsur waw dalam, dia akan jadi bismillahirrahmanirrahim. Dia akan ada bunyi seperti ada waw pada tempat itu. Jadi jaga jangan muncungkan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alif lam mim. Okey, sekali lagi kita buka alif la. Jangan alif lam terus. Alif gigi dan bibir. Alif la jaga lidah. Kita baca dengan 6 harakat. Alif lam mim. Okey, 6 2 6. Macam mana kita nak tahu yang mana perlu dibaca dengan 6? Senang ceritanya, yang dieja dengan 3 huruf baca 6 harakat. Huruf yang dieja dengan 2 huruf baca 2 harakat. Okey, lam alif ni lam, kita baca 6. Mim ya mim, eja 3 huruf, maka bacanya 6 harakat. Baik, terus. Zalikal kitabu la raiba fihi. Letak lidah. Lepas sebut terus ratakan lidah. Zalikal. Ingat, untuk lam kita guna pucuk lidah untuk diletakkan pada usul sanayal ulya. Okey. Apa dia usul sanayal ulya? Iaitu gusi tempat tumbuh gigi kacip atas. Okey, gusi tempat tumbuh gigi kacip atas. Jadi di situlah kita letakkan lidah kita untuk huruf lam. Ujung lidah ataupun pucuk lidah diletakkan di situ, secara automatik nantinya akan ada angin yang leaking. Angin yang akan keluar dari tepi-tepi lidah tu. Itulah yang dimaksudkan dengan sifat inhiraf. Baik, terus zalikal kitabu la raiba fihi. Terus dengan hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqi. Muttaqi, jangan muttaqin. Hudal lil muttaqi. Muttaqi, qi, ambil qi pada pangkal lidah, naik atas. Muttaqi, jangan muttaqi. Hudal lil muttaqin. Bila kita tarik ni, maka qaf yang akan tebal tadi, dia akan pergi nipis. Sebab apa? Kedudukan mulut kita. Okey. Seterusnya, sebelum kita pergi kepada ayat yang berikut, kita lihat dulu zalikal kitabu la raiba fihi adalah pilihan yang lebih utama untuk kita wakaf di situ, walaupun di situ adanya tanda 3-3 tu kita pilih mana nak wakaf di antara zalikal kitabu la raib dengan zalikal kitabu la raiba fi. Situ kita pilih. Tetapi dari sudut makna, lebih kuat kepada zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Macam mana untuk memahaminya? Bila kita baca zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, padanya ada hidayah, adanya hudan, ada hidayah untuk orang yang bertakwa. Apabila perkataan fihi ini didahulukan, diletak fihi hudan, ditarik ke depan fihi ini,
ia memberi makna al-hasru. Maknanya seolah-olah di dalam Al-Quran ini hanya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Okay. Seolah-olah makna jadi macam tu. Jadi yang ada dalam Al-Quran ini bukan sahaja ia hudan lil muttaqin, tetapi ada banyak benda lain. Ada cerita, ada suruhan, ada larangan, ada berbagai-bagai perkara dalam Quran. Bukan sahaja perkara yang menunjukkan kepada hudan lil muttaqin. Kerana itu pilihan utama untuk baca ialah zalikal kitabul la raib. Quran ini tidak ada sebarang kesamaran padanya. Hudan lil muttaqin, dan ianya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baik. Seterusnya ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sekali lagi. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minu. Jangan baca yu'minu. Saya dapati ramai di kalangan khususnya budak-budak sekolah, hamzah ditukar menjadi ain. Jadi hati-hati, jangan alladzina yu'minu. Dia nak jadi bunyi Arab, maka dia hentam hamzah jadi ain. Okey. Alladzina yu'minu. Yuk cukup macam tu je. Macam orang Indon panggil kita, yuk, ajak yuk, jom. Kita jom, dia yuk. Dia yuk kan tu. Jangan yuk masuk ke hidung. Baik. Alladzina yu'minuna bil gha. Untuk ambil ghain, kita buka mulut. Sebab dia makhrajnya di dalam. Maka kena buka. Gha. Jangan itu dah campur dengan dhammah. Baik. Gha. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi. Okey. Bil ghaibi wa yuqi, jangan yuki. Jangan yukimu. Tapi kita baca yuqi, pastikan tepat makhrajnya, bunyinya tebal, tetapi akan menjadi kurang tebalannya apabila kita tarik sudut bibir kita. Wa yuqimuna as-sa, juga jangan nassa, jangan muncung. Wa yuqimuna as-salah, wa yuqimuna as-salata. Salah, jangan solat, jangan besar. Lam hurufnya nipis. Lam sifatnya istifal, infitah. Okey? Sifatnya istifal, infitah. Jadi istifal rata. Bahagian pangkal lidah itu rata. Bahagian tengah lidah pun rata. Ini pangkal lidah. Kalau boleh nampak, ini lidah. Gigi ni, gigi dah rongok dah, tak ada dah. Ni budak-budak dah main. Dia lempar-lempar, habis patah gigi. Baik. Jadi, bahagian ini pangkal lidah. Kita kena naikkan pangkal lidah untuk huruf isti'la. Tapi bagi huruf istifal, ratakan dia. Letakkan dia di tempat asalnya. Okey. Jadi, ini bahagian putih. Ini bahagian kaitannya dengan itba' dan juga infitah. Bagi huruf infitah, maka ratakan juga sini. Jangan ada apa-apa lekuk pada bahagian sini. Jadi itulah kita sebutkan dengan istifal infitah. Wa yuqimuna as-salah. Nassa. Naik pangkal lidah sa. Salah. Turunkan pangkal lidah pada lam. Wa yuqimuna as-salata wa mimma. Okey. Wa mimma.
Jangan wa mim. Tak nak wa mim habis melekat bibir kita. Nak sebut lain pun payah dah. Terkunci. Jadi setakat mana? Wa mim. Dah cukup dah tu. Dah grip dah tu. Confirm dah. Tak ada leaking dah tu. Wa mimma. Buka. Wa mimma razaqna. Bukan razaqna. Jangan kunci. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hum yunfiqun. Seterusnya kita tukar slide dulu. Kita tukar slide, kita tengok pada okey. Ayatnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Balik. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Okey, sekali lagi. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Okey, panjang ayat ni. Untuk kita baca dengan perlahan, mungkin kita ada masalah sikit dari sudut nafas. Tapi bila kita baca mungkin dalam keadaan yang agak laju sikit dia sempat, insya-Allah sempat dihabiskan. Saya terpaksa tunjuk dengan bacaan yang perlahan, dengan bacaan yang tahqiq supaya semua orang dapat nampak dari sudut cara sebutan bagi setiap huruf. Baik, kita ambil sedikit demi sedikit. Walladzina yu'minun, ada dah perkataan tadi bima unzila. Bima kita ambil 4 harakat. 4 harakat. Ada 5 tak? Tariq Syatibi tidak ada 5 harakat. Kalau ada tu, hak tu bukan Tariq Syatibi. Okey? Dia diambil daripada yang lain. Ti mungkin Ustaz Zamzami boleh jelaskan dengan lebih jelas lagi pada masa yang akan datang. Baik. Bima masukkan ke hidung, jangan ke mulut. Bima ke hidung. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa min qablika min qa. Okey, min qa lama dah kita tak sebut, macam kita sebut buah nangqa. Nangqa, nangka. Tu teknikal untuk nun mati bertemu dengan kaf. Okey. Mungkin ia berbeza sedikit dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah tahu sebelum ini, dah guna bacaan sebelum ini. Yang mana mungkin ada yang mengatakan jangan rapat yang miqa maka. Ada yang terima bacaan begitu. Untuk pengetahuan, saya sendiri telah menyemak bacaan ini. Saya dah ambil dengan guru saya, memang begitu. Tetapi untuk kuatkan lagi, saya semak dengan Syekh Isa Al-Mi'sarawi ketika dia datang ke Malaysia beberapa tahun lepas. Saya sempat jumpa dia dan saya semak sendiri macam mana cara sebut ikhfa hakiki ni pada dua tempat ni. Maka dia bagi tahu saya dengan mangqa manka. Maknanya lidah dinaikkan ke lelangit, menyentuh lelangit. Untuk qaf lebih ke dalam, untuk kaf keluar sedikit.
Jadi di sini kita baca dengan wa ma unzila min qa. Jangan miqa. Okey. Kenapa boleh begitu? Kerana jauhnya makhraj qaf dan juga kaf daripada makhraj nun. Makhraj qaf dan kaf duduk belakang, nun duduk depan. Kerana itu boleh dilakukan sedemikian. Bagi huruf-huruf yang makhrajnya dekat dengan nun, dia kena teknikal menyembunyikan nun itu adalah dengan mengapungkan, tidak meletakkan lidah di tempat makhraj huruf tersebut. Ni bagi huruf yang letaknya di bahagian hadapan. Manakala qaf dan kaf dalam kategori huruf ikhfa, dia adalah huruf yang paling jauh makhrajnya berbanding dengan huruf-huruf lain tadi tu. Okey, huruf nun di depan, huruf qaf dan kaf di belakang. Manakala baki huruf ikhfa berada di bahagian hampir ke hadapan sahaja. Wabil akhirah, wabil akhi. Jangan wabil akhi. Khi tak boleh. Khi. Tarik sikit mulut. Wabil akhi. Wabil akhirah. Jangan khira. Khira. Jangan. Khira. Ra. Yang jadi tebal tu lidah. Bukannya keadaan mulut. Wabil akhirah. Wabil akhirati hum yuqinun. Yuqi. Yuqi. Wabil akhirati hum yuqinun. Seterusnya ayat yang terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Baik. Ulaika, tengok lidah. Rata sahaja. Ulaika. Sebut jangan ulaika. Ka tu maknanya pangkal lidah dah naik. Ka. Ringankan rahang. Ratakan lidah. Buka mulut. Sekurang-kurangnya satu gigitan jari secara melintang, jangan menegak dia lebih pula sikit. Okey. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mirra. Untuk ini bila nun mati kita nak ambil mirra. Okey, sekarang kita nak idghamkan nun ke dalam ra. Okey. Bila kita nak idgham mirra, ra tu kita nampak dia disabdukan. Jadi walaupun sebelum daripada ra itu bunyinya adalah kasrah. Tetapi bila kita baca, kita kena tengok nak menentukan tebal atau nipis, kena tengok baris ra itu sendiri. Kalau ra itu berbaris atas, maka hendaklah ditebalkan bunyi ra. Jangan gini sebut mirra, jangan baca mirra. Jangan jadikan dua macam tu. Mirra, terus mirra. Lidah bahagian sini. Lidah ni bahagian sini diletakkan pada gusi yang kesat. Gusi kesat. Mana gusi kesat? Okey, ini saya tunjuk. Gusi yang kesat adalah di bahagian sini. Letak lidah tadi di tempat sini, maka dia akan terhasil bunyi getaran. Sama seperti, analoginya sama seperti tayar kereta kita melanggar lain kuning atas jalan. Bila ada lain kuning je lalu grrrr, bunyi. Kalau kita lalu tempat tak ada lain kuning, tak ada lain yang melintang-lintang tu, maka tak bunyilah getar tu. Begitulah juga bila kita letakkan lidah kita di tempat bukan pada tempatnya, bukan pada gusi kesat, maka tak bunyilah getaran itu. Ramai di kalangan pembaca-pembaca kita, orang Melayu kita, termasuk saya dulu. Kalau saya baca mirrabbihim, mirra, tu maksudnya lidah dah kena pada langit-langit yang langit atas, bahagian sini dah. Bahagian dah naik ke sini dah. Bahagian sini. Maknanya di sini tak ada garis-garis. Tak ada lekuk-lekuk yang boleh menghasilkan getaran. Jadi itu satu kesilapan.
Yang mana kita telah mengalih makhraj huruf ra ke tempat yang lain. Baik, kita sebut lagi, sekali lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mir rabbihim, mir rabbihim. Jangan mir rabbihim. Okey, boleh beza. Mula-mula boleh beza dengar dulu. Nanti boleh lama-lama dapatlah sebut. Okey. Wa ula, wa, jangan wa ula. Hati-hati. Lembutkan bunyi waw. Wa ula. Okey. Wa ula, jangan wa ula. Tu. Ni pun sebenarnya agak susah bagi beginner nak dapatkan bunyi wa ula dengan dia akan jadi wa ula. Kerana dia waw tu dia tak boleh kontrol dan dia langgar hamzah yang berada di hadapan. Jadi itu perlu praktis yang banyak. Perlu pada latihan yang banyak untuk dapatkan lembutnya cara sebutan supaya huruf waw itu tidak melanggar huruf yang berada selepasnya. Baik. Wa ulaika humul tempatnya. Okey, humul. Wa ulaika humul muflihun. Muflihun, jangan muflihun. Muflihun. Sebab apa? Mulut tak sempat ready menjadikan sebutan li tu tak cukup nipis, tak solid bunyinya. Jadi muflihun. Sepatutnya jadi bunyi wa ulaika humul muflihun. Muflihun. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian, saya highlightkan sedikitlah di sini tentang kita tengok terjemahan. Kita tengok terjemahan macam mana nak terjemah ayat-ayat ini. Kita ambil daripada ayat yang keempat lah. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وَالَّذِينَ waw dan alladzina. Kita terjemah yang. Yang itu kalau ada ya nun, dia ada alladzi dan dia ada alladzina. Kalau alladzina ni menunjukkan kepada ramai. Alladzina menunjukkan kepada ramai. Okey. Walladzina dan mereka. Yang terjemah terus yang. Yu'minuna. Yu'minun daripada perkataan asal yu'minu tambah waw nun. Yu'minuna mereka yang beriman. Okey. Mereka beriman bima bi dengan ma perkara. Ma ni dia panggil ma yang menunjukkan kepada makna benda. Bima dengan apa? Dengan benda. Unzila. Unzila makna diturunkan. Daripada perkataan nazala turun. Anzala yunzilu. Unzila. Anzala yunzilu. Unzila. Ini dipanggil bina majhul. Apa dia bina majhul? Satu perkataan yang dibariskan dengan maksud untuk menghilangkan daripada zahir ayat itu siapakah yang menurunkan itu. Jadi dalam peraturan bahasa Arab ada yang dipanggil fi'il dan fa'il. Nanti ada maf'ul, fi'il dan fa'il. Fi'il, fa'il. Fi'il perkataan kata kerja. Setiap kata kerja mesti ada pembuatnya. Tetapi bila mana kita nak sorokkan pembuat itu, kita akan kata diturunkan. Jadi baris unzila itu maknanya diturunkan. Orang dah tak tanya dah siapa yang menurunkan. Mungkin kerana maklum, tahu dah tak mungkin ada yang selain Allah SWT yang menurunkannya. Baik, bima unzila diturunkan ilaika kepada kamu. Wama dan benda, perkara yang dimaksudkan adalah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat daripada Allah SWT, kitab-kitab dulu. Wama unzila diturunkan min qablika, daripada min dari qabla sebelum, qablika sebelum kamu. Wabil akhirah dan dengan akhirat lah. Hum mereka yuqinun. Wabil akhirati
hum yuqinun. Ayat ni kalau nak kira ayat biasa, hum bil akhirati yuqinun. Tu ayat kita biasa, tapi Allah SWT ke depan dan belakangkan untuk memberikan lebih makna. Baik. Wa bil akhirati, dan dengan akhirat itu, hum mereka yuqinun, mereka yakin dengan Allah Subhanahu, mereka yakin dengan hari akhirat itu. Ulaika, orang itu, ulaika mereka itu, ala hudan, di atas petunjuk, mir rabbihim, min dari Tuhan mereka, min daripada Tuhan mereka, rabbihim. Okay. Wa ulaika, dan mereka itu, hum. Ulaika, ni hum ni adalah dia panggil taukid, iaitu perkataan yang diguna untuk memperkuatkan lagi makna. Wa ulaika, dan mereka itu, cukup dah sebenarnya kalau kita nak kira ayat kita lah. Wa ulaika al-muflihun, dah boleh dah macam tu, tapi tak cukup power ayat tu. Maka wa ulaika, mereka itu mana? Mereka lah, hum, mereka, al-muflihun, merupakan orang-orang yang berjaya. Okey. Jadi setakat itulah perkongsian kita pada kali ini tentang jadual tu. Saya akan ambil pada hari Ahad dan juga hari Selasa. Saya ada kelas saya bersama saya Ahad dan Selasa pada pukul 10.30. Manakala Ustaz Zamzami, boleh tolong komen, takut saya lupa, takut salah. Ustaz Zamzami akan ambil 2 hari juga. Yang admin ataupun yang dah biasa dengan kita ni boleh updatekan kepada rakan-rakan yang baru, untuk mereka mungkin boleh join sama-sama kita, dapat sedikit perkongsian daripada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan sedikit juga perkongsian berkaitan dengan mungkin di sana adanya terjemahan yang saya boleh bawakan untuk meng-highlightkan lagi, untuk jelaskan lagi makna bagaimana Allah SWT berinteraksi dengan kita semua. Mudah-mudahan pada siri kali ini saya akan cuba semampu mungkin untuk memberikan nilai tambah dalam kita baca. Kalau dulu kita baca je, kita cerita tentang bagaimana kaedah-kaedah baca. Ini kali untuk round yang kedua ni, jika ada dan saya pula sempat rujuk, saya dapat cover ayat-ayat tu dengan baik, insya-Allah saya akan kongsikan dengan rakan-rakan Al-Quran sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini menjadi sebagai suatu amalan bagi kita, menjadi amalan untuk kita, menjadi tabungan pahala untuk kita. Saya sebagai orang yang menyampai sebenarnya adalah berkongsi, baca dan berkongsi semampu yang boleh. Dan tuan-tuan, puan-puan yang dengar mendapat pahala dari sudut menjadi orang yang menuntut ilmu. Bukan sahaja tujuan kita nak baca Al-Quran jadi cantik sahaja, akan tapi kita juga nak faham di sudut bacaan kita itu apakah yang nak disampaikan oleh Allah SWT kepada kita, dan kehendaknya kita akan dapat mengamalkan apa yang kita baca itu melalui kefahaman-kefahaman yang telah pun disampaikan oleh para ulama, khususnya ulama-ulama tafsir kepada kita semua. Jadi kita sudahi dululah pertemuan pertama bersama saya, tetapi ia adalah pertemuan kedua untuk siri kali ini. Untuk siri kedua ini mudah-mudahan ianya bermanfaat. Jadi saya sudahi dengan aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأن يوفقنا لما راضيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.